فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada malam yang bahagia ini dengan izin Allah saya lagi bertemu di Dewan Al-Qayyim. Alhamdulillah. Ini merupakan kuliah yang pertama setelah Ramadan yang lalu. Kan? Tunggu tak main-main. Kan? Daripada bulan puasa, raya, habis raya, masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, raya haji, ni baru main pula. Kan? Alhamdulillah, Allah Ta'ala panjangkan usia, berikan nikmat kesihatan tubuh badan dan waktu yang lapang, kita jumpa pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai mukadimah pada malam ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yasba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Artinya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang akan mengantarkan jenazah sehingga ke perkuburan. Bila kita bawa jenazah pergi ke kubur, ada 3 benda yang akan ikut sama. Ini bukan benda pelik-pelik ni. Baik. Orang kata ada benda apa? Kan? 3 perkara, 3 hal. Dan kata Nabi, 3 tu apa dia? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu artinya kaum keluarga dia, adik-beradik, saudara mara dia. Yang kedua kata Nabi, wa maluhu, dan harta bendanya. Dan yang ketiga, wa amaluhu, dan amalan-amalan yang telah dilakukannya selama mana dia hidup. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Maka setelah itu 2 benda akan balik, akan pulang, dan tinggal hanya 1 saja. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ahli keluarga, adik-beradik, saudara mara, anak-anak, isteri semua, dan juga harta bendanya akan balik. Manakala yang tinggal kekal bersama-sama dengan jenazah tadi hanyalah amalan yang telah dia lakukan selama mana dia hidup. Hadis ni hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Subhanallah. Ini peringatan kepada saya dan tuan-tuan sekalian. Nabi menceritakan kepada kita bahawasanya persahabatan kita dengan ketiga-tiga benda tadi, 2 takat kubur saja, hanya 1 yang akan ikut kita. Isteri kita yang kita cintai, yang kita nikahi dia dengan nama Allah, mengambil tanggungjawab dan hidup bersama-sama, dan juga hasil daripadanya anak-anak yang ramai yang kita sayang, yang kita cinta, kaum kerabat, adik-beradik, abang kakak kita. Mereka hanya dapat mengantar kita hanya sampai ke tanah perkuburan sahaja, dan hanya dapat mengucapkan selamat tinggal kepada kita ketika melihat tubuh badan kita terbujur kaku dalam liang. Lepas dikambui, selesai. Kan? Selesai takat tu. Kan? Mereka akan balik. Tidak ada seorang pun yang akan bersedia untuk menjadi teman kepada jenazah tadi, dan mereka semua akan pulang setelah selesai menguruskan jenazah kita.
Setakat tu lah. Sayang macam mana pun, mereka akan balik. Kan? Tempat tu tempat yang sunyi, tempat untuk dikuburkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu perkuburan Islam lah. Kalau tempat-tempat lain, perkuburan agama-agama lain, kubur tu jadi macam taman, ada jadi tempat tinggal orang-orang gelandangan, dibuat rumah di kawasan perkuburan. Tapi kubur orang Islam ni tak ada siapa nak duduk. Begitu juga tuan-tuan, yang kedua kata Nabi, wa maluhu, dan harta benda kita yang kita kumpulkan selama ini dengan membanting tulang, memerah keringat, pagi, petang, siang, malam, tak cukup buat overtime. Esok di Pawali pun kerja juga, dapat triple orang kata. Kerja kilang lah. Kalau kerja-kerjaan cuti, kena cuti ya. Pulun kerja juga. Untuk apa tuan-tuan? Mencari nafkah rezeki, nak bagi makan anak isteri. Tanggungjawab kita. Semua tu harta kita. Daripada sumber rezeki yang halal, insya-Allah. Sekali balik pada kuliah, tuan-tuan sampai di rumah, kan? Kalau rumah ada pagar ah. Kalau rumah kampung dia masuk terus, kalau tak jenis ada pagar, tengok daripada pagar sempadan rumah kita tu sampailah ke pintu belakang, terperhati semua. Masuk ruang tamu, pergi ke dapur, masuk bilik apa semua, kita tengok. Semua benda-benda yang ada dalam rumah kita itulah adalah harta-harta kita. Itu bukan Ahmad Albab yang punya. Kita yang punya. Kita beli dengan wang ringgit kita. Mungkin ada sebahagian yang orang sedekah, orang bagi dapat hadiah. Ya, tapi banyak dalam tu semua kita yang punya. Yang kita beli dengan duit kita, wang kita. Subhanallah. Harta-harta yang kita beli atas dasar keperluan, hajiat. Benda tu kalau tak ada, hidup kita susah. Kena ada mesin basuh, kena ada kitchen cabinet, kena ada apa, dapur gas. Perkara-perkara tahsiniat, nak melengkapkan hidup kita, kemudahan kita. Sayang tak? Sayang. Rosak kita hantar repair. Tak boleh repair, kita beli baru. Harta kita. Yang penting harta tu semua kita guna untuk ta'abud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, berkaitan dengan harta itu juga, dia sudah tak akan ikut. Harta-harta kita tu tak akan ikut kita sampai ke dalam kubur. Duduk situ. Kita yang selama ini penat lelah cari harta banyak-banyak, bila kita mati, bila kita meninggal dunia, harta kita akan diwarisi oleh isteri dan anak-anak kita. Dan nanti kitalah yang akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan di hadapan Allah tentang harta-harta kita. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam At-Tirmizi, berkaitan suasana di padang mahsyar. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan berganjak kedua-dua kaki anak Adam pada hari kiamat sehinggalah dia akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya kita akan ditanya wa an maluhu min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan tentang harta benda kamu, daripada mana kamu dapat dan ke manakah kamu belanjakan. Habis ke mana? Andai kata harta tu kita dapat daripada sumber yang halal, yang suci, yang bersih, alhamdulillah. Dan sebaliknya kita kena merasa bimbang andai kata sumber harta kita daripada sumber yang syubhah ataupun yang haram. Wa na'udzubillahi min zalik. Kalau sumbernya halal, bersih, suci, kita akan ditanya pula ke manakah kita habiskan harta benda kita. Apa yang kita beli? Apa yang kita duk bayar selama ni? Subhanallah. Macam-macam kita beli. Dan sebelum kita beli, kita fikir balik adakah ianya satu keperluan ataupun sekadar satu kemahuan yang diturut-turut, tak cukup-cukup, tak puas, tak memadai, nak lagi. Kan? Tapi kita kena ingat, dalam kitab penyakit umat Islam yang saya duk ajak di tempat-tempat lain di Masjid Mengkuang ni, ada satu penyakit yang menimpa para amilin, petugas-petugas Islam, iaitulah penyakit israf. Israf ni maksudnya kita membelanjakan harta benda kita bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beli benda-benda yang merapu, yang tak ada manfaat dunia dan akhirat. Macam beli rokok,
Ada manfaat tak? Tak ada. Yang tu pun kena hisap juga. Bukan hisap rokok, kena hisap dengan Allah Ta'ala. Kena kira, kena hitung. Bukan kena hisap rokok ke akhirat. Kena hisap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hisab. Baik. Jadi harta kita akan tinggal, dan kita pula yang akan ditanya. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis yang lain menyatakan, Al-Kaisu, orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang selalu ingat mati dan buat preparation, persiapan untuk menghadapi saat kematian. Dia prepare siap-siap. Ingat mati tak rugi sekupang. Tak rugi langsung. Bila kita ingat mati, semua kerja yang kita buat, kita akan fokus dan kita akan bersungguh-sungguh. Seumpama solat yang kita berdiri tadi, mungkin itulah solat yang terakhir dalam hidup kita. Malam ni kita main mengaji dalam kuliah, mungkin inilah kuliah terakhir dalam hidup kita. Satgi boleh sembahyang isyak, mungkin isyak terakhir dalam hidup kita. Satgi sebelum tidur, minta ampun, doa pada Allah Ta'ala. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Kita minta doa. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Esok bangkit, alhamdulillah, hidup balik, sambung lagi kerja kita, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tak rugi bila kita ingat mati, kita fokus. Sebaliknya orang yang tulul amal, yang panjang angan-angannya, dia sentiasa mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan yang dosa-dosanya akan mudah diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan begitu sahaja, dengan memandang remeh ataupun sambil lewa tentang urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia sibuk dengan harta benda dia, dengan anak pinak keluarga dia, maka urusan dengan Allah akan terabai. Wa na'udzubillah. Sebab tu ayat Quran ada sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah, ujian. Sedangkan dua-dua benda tadi, harta benda kita, anak pinak kita, kalau kita didik dengan cara yang betul, dengan mengikut manhaj nubuwah, dengan petunjuk Nabi SAW, dua-dua tu adalah aset kita untuk bahagia di akhirat. Harta benda dan anak pinak kita, aset. Tapi kalau kita tak didik, tak bentuk betul-betul, maka dua-dua tu akan jadi fitnah kepada kita di akhirat nanti. Subhanallah. Jadi kena jaga betul-betul lah. Bukan makna kata jadi Islam ni kena tinggal harta, tak boleh menikah, tak payahlah. Yang tu hulu menampau. Hak Nabi tegur dalam hadis sahabat yang nak puluh nak ibadah sampai tak mau menikah, kan? Marraghiba an sunnati, kata Nabi, falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Nikah sunnah, tapi hidup dengan cara yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita semua akan mati. Pasti kita semua akan mati. Dan yang kata Nabi, yang akan turut ikut sama-sama dengan kita bukan harta, bukan keluarga, tetapi wa amaluhu, amalan-amalan yang kita lakukan. Dan kita nak amalan kita amalan yang soleh. Kita bukan maksum. Kita insan, kita manusia yang selalu lupa dan lalai. Tetapi kita sentiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah. Bila kita buat kejahatan, bila kita buat kemaksiatan, wa na'udzubillah, maka cepat-cepatlah kita beristighfar. Subhanallah tuan-tuan. Hari itu kita puasa Ramadan. Kita puasa Ramadan dengan harapan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Man shoma Ramadana, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, apa jaminan Nabi kata? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang kita nak. Allah ampun dosa kita. Allah terima amal-amal yang kita lakukan. Sebab tu ulama-ulama menyatakan pandangan mereka. Dia menggunakan bahasa apa tuan-tuan? Di antara tanda-tanda orang yang berbahagia, orang yang beruntung setelah berlalunya Ramadan
adalah orang-orang yang mampu untuk terus istiqamah. Ulama tak kata tanda orang yang Allah ampun dosa dia, tanda orang yang Allah terima amal dia, tak. Tapi ulama kata tanda-tanda orang yang bahagia, orang yang beruntung, orang yang istiqamah setelah berlalunya Ramadan. Istiqamah tu makna kata dengan harapan dosa kita Allah ampun, Allah terima amalan kita. Sebab kita jadi hamba bukan hanya dalam bulan Ramadan. Seperti nasihat yang telah diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi kepada umat Islam, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah kamu hamba-hamba rabbani, bukan hamba-hamba ramadani. Hamba Allah full time, sepanjang masa. Jadi apa tanda dia? Orang yang berjaya, yang beruntung, yang moga-moga Allah ampun dosa kita, moga-moga Allah terima amalan kita. Itu yang kita berdoa. Amalan sahabat bila jumpa dia kata apa? Taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah terima amalan saya dan amalan anda. Apa tandanya? Istiqamah, konsisten, istimrar, berterusan. Amalan yang Nabi suka mana? Adwamuhu wa in qalla. Amalan yang kita lakukan secara berterusan walaupun sikit-sikit. Hak duk semangat, lepas tu cerai, hak tu kena penyakit futur. Kan, bulan puasa semangat, sembahyang sunat, melambak-lambak. Kan? Baca Quran sampai khatam. Habis raya sampai hari ni tak sentuh dah Quran, duk pergi sentuh binatang tu pula. Tajuk tu saya tak mau bincang malam ni. Saya tinggal dekat kita punya ni, penaung kita, penasihat kita. Biar dia cerita tuntas. Saya tak mau sentuh langsung. Ini sentuh Al-Quran. Tak sentuh daripada bulan puasa hari itu. Ramadan bulan Al-Quran. Allah buat turun Quran. Tengok bulan ni tak baca dah. Duk baca apa? Duk baca Facebook, duk baca novel, duk baca cerita-cerita bukan-bukan. Quran tak baca dah. Itu bukan sikap orang beriman. Jadi kita kena istiqamah. Tidak ada hari yang berlalu tanpa membaca Al-Quran. Kena baca Quran. Lepas baca kena berusaha untuk memahami isi kandungan Quran dan seterusnya kita mengamalkan hukum hakam Al-Quran dalam kehidupan kita insya-Allah. Istiqamah. Jadi kata kunci dia istiqamah. Habis Ramadan, Syawal, kan? Ramadan tahun ni lain sikit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada World Cup. 15 hari yang pertama tu pusingan kedua, ketiga. Kan? Suku akhir, separuh akhir final. Menang kat Jerman. Masuk separuh masa kedua Ramadan tu, malam 16 sampai penghujung tu kita dihebohkan dengan serangan Zionis Israel ke atas saudara kita di Palestin. Ingat tak? Tak ingat dah apa? Kan? Duk riuh buat ceramah Palestin untuk mu Gaza apa semua. Lah senyap. Senyap begitu lah. Kan? Sampai lepas raya kita sibuk dengan rumah terbuka apa semua. Masuk pula bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Sahabat saudara kita pun yang terpilih dan dipilih menunaikan ibadah haji di Baitullah. Kita yang tak pergi duduk di sini buat sembelih korban. Cerita pula pasal sirah Nabi Allah Ibrahim Ismail alaihi salam. Apa iktibar yang kita ambil? Wallahu a'lam. Apa yang kita korban sebenarnya? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Takkan sampai pada Allah tu darah dan daging korban. Tapi apa dia yang sampai? Takwa pada Allah. Daging habis dah, masak kicap, buat sup, tulang, barbecue, semua kita belasah habis dah. Tapi persoalan dia, adakah takwa kita semakin bertambah, iman kita semakin meningkat? Wallahu a'lam. Sebab tu sama juga lepas korban, lepas balik haji. Apa dia tuan-tuan? Tanda-tanda orang mendapat haji yang mabrur, istiqamah. Istiqamah. Ada ulama bincang tentang tanda-tanda orang yang mendapat haji yang mabrur. Nabi bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah.
Dan haji yang mabrur itu tidak ada lain pahalanya melainkan syurga. Nak cek mula-mula haji yang mabrur, kata ulama, sumber yang dia gunakan, harta yang dia gunakan untuk melaksanakan ibadah haji, mestilah harta yang bersumberkan dari sumber yang halal. Menang kilauan emas dapat hadiah 10,000 pergi haji. Wallahu a'lam. Simpan duit sikit-sikit boleh pergi. Indonesia dia buat cerita apa? Tukang bubur pergi haji. Niaga bubur pun boleh pergi haji. Ni kita menang akademi Fantasia pergi haji. Menang pertandingan memancing ke apa pergi haji. Sumber dia syubhah. Wallahu a'lam. Kita bincang tengok. Tapi sumbernya kena halal, tanda haji mabrur. Yang kedua, bila sampai di tanah suci, kita beribadah dengan mengikut petunjuk Nabi SAW. Nabi bersabda, khuzu anni manasikakum. Ambillah urusan ibadah haji kamu daripada apa yang aku tunjuk. Jangan duk terikut dengan amalan-amalan yang baru yang diada-adakan, yang datang daripada bukan daripada Nabi SAW. Kita dah bahas sebelum ni. Ustaz Isyam pun dah cerita dah dalam kita punya khusus haji. Perkara-perkara bid'ah yang dilakukan oleh jemaah haji sebelum, semasa dan setelah kembali ke tanah air. Macam-macam. Sekadar menyebut beberapa contoh. Ada setengah jemaah yang beriktikad sampai di Masjidil Haram, pergi cari dan peluk tiang jin. Cari dan peluk tiang jin dengan fadilat-fadilat tertentu. Ada yang suruh pergi koyak kiswah kain kelambu Kaabah buat balik mai, buat tangkai. Ada pula kata pergi korek tanah-tanah dekat Mekah tu buat balik mai Malaysia. Lempak pergi kebun jadi elok semua pokok-pokok. Tanam jagung kan semua jadi. Lempak pergi ke kolam, ikan jadi banyak, jadi ramai. Hak tu semua wallahu a'lam. Tak payah duk buat. Pergi haji, fokus ibadah. Apalagi tanda yang lain, bila pergi duduk di sana, jaga kelakuan akhlak, tinggalkan perkara keji, cakap benda-benda yang tak baik, jangan duk buat. Dan tinggalkan benda-benda yang sia-sia. Budaya baru tuan-tuan sekarang ni, jemaah haji. Apa dia tuan-tuan? Kita tak mampu melawan teknologi. Iaitu budaya ni menatang ni, selfie. Ambil gambar sendiri. Duk tengah pegang tasbih ke, duk tengah tawaf ke, duk tengah posing kat mana-mana, ambil gambar hantar mai. Selfie. Nah, abang kata dia duduk di Mekah. Wallahu a'lam. Benda tu boleh mengganggu keikhlasan kita dalam beribadah. Menunjukkan amalan yang kita buat kepada orang. Elakkan. Elakkan. Lagi orang pula pergi komen, pergi like lambat-lambat. Kan? Ini semua lara. Tinggalkan. Dan yang antara yang lain saya sebutlah 2-3 benda. Yang terakhir tuan-tuan, kata ulama, tanda dapat haji yang mabrur, kita kembali ke tanah air, ke rumah kita, ke halaman kita dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya. Ni yang ramai tak mau pergi haji lagi. Kalau pergi awal-awal, sekejap lagi balik nak jadi baik. Kan? Pergi lambat-lambat sikit. Nak enjoy dulu. Wallahu a'lam. Takut tak dan. Siapa ada peluang, kesempatan, tubuh badan sihat, harta benda cukup, pergilah. Kan? Ada duit lebih, yang pertama sekali, simpan untuk tunaikan haji. Ni dak. Dari segi aulawiyat, kitab yang kita dah baca sebelum ni, fiqh aulawiyat. Ada duit berlambak, tak pergi haji lagi. London sampai dah. Kan? Australia sampai dah. Pulau Bali, Pulau Phuket semua sampai dah. Mekah tak pergi lagi. Ini tak kena dari segi aulawiyat, prioriti dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, balik pada haji pun sama juga istiqamah. Lepas buat ibadah korban pun sama juga istiqamah. Kan? Kita korban tu, daging tu kita makan, darah tu kita buang. Tapi amalan kita, iman kita, takwa itu kena istiqamah. Sampai bila tuan-tuan nak istiqamah ni? Kalau bulan puasa kita ibadah, malam pertama, kedua, tarawih sampailah ke hujungnya, 10 malam terakhir, yang jadi motivasi kita nak dapat Lailatul Qadr, malam Al-Qadar. Habis tu motivasi kita apa? Raya. Seronok nak raya? Seronok. Hari gembira. Habis raya, destroy balik.
Jadi nak bagi motivasi itu berterusan sampai bila-bila. Ingat satu lagi ayat Allah. Allah sebut apa tuan-tuan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Al-yaqin bermakna al-maut. Kalau sebahagian tarikat yang menyeleweng ni, dia kata al-yaqin, yakin, dah yakin sudah, tak payah sembahyang buat apa. Ulama tafsir kata al-yakin bermakna al-maut. Ibadah pada Allah sampai kita mati. Bila kita mati, harta kita tinggal, anak beranak, isteri kita tinggal, yang kita nak bawa hanyalah amalan kita. Oleh kerana itu, perbanyaklah berbuat kebaikan, tingkatkanlah ketakwaan, buatlah bekalan akhirat sedaya upaya yang ada. Rajin sedekah dan suka menderma untuk membuat bekalan bagi perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh. Perjalanan kita panjang. Jadi bekalan kena buat banyak. Kurangkan beban. Apa dia beban? Dosa-dosa dan maksiat. Istighfar siap-siap, taubat siap-siap. Buat pergi sana, amalan yang soleh sahaja. Dan itu yang kita nak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang bertemu Allah dengan membawa hati yang sejahtera, suci, bersih daripada dosa, kesyirikan. Kan, insya-Allah tuan-tuan, itu hadis mukadimah. Pukul berapa dah? Kat pukul 8. Malam ni kita jumpa dengan Ustaz Aizul, kan, insya-Allah. Baik, kita bincang tentang istiqamah. Banyak hadis-hadis tentang istiqamah dalam kitab yang tuan-tuan belajar dengan Ustaz Halim, dengan Ustaz Asri, Riyadus Salihin. Ada bab khusus tentang istiqamah. Malam ni kita buat ulang kaji sikit. Tuan-tuan, sesungguhnya nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya tidak terbatas. Nikmat Allah bagi pada kita sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak kira nikmat yang Allah bagi pada kamu, kamu tak akan mampu. Nak kira tak mampu. Ulama kata kalau nak kira pun tak mampu, maknanya nak jawab, nak balas lagi tak mampu. Banyak sangat. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Itu nikmat yang paling besar, iman dan Islam. Kita mungkin kurang merasai nikmat tersebut sebab kita lahir-lahir Islam lah. Bagi orang yang Allah Ta'ala beri hidayah, kemudian subhanallah, dia lebih merasai nikmat tersebut. Ya. Demikian juga nikmat istiqamah di atas iman. Istiqamah tu nikmat. Istiqamah tu nikmat. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW daripada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. An Sufyan bin Abdullah As-Saqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Daripada Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, dia tanya dekat Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan kepadaku, habaq mai beritahu, dalam Islam ni satu perkataan yang mana lepas ni aku takkan tanya lagi kepada seorang pun melainkan kepadamu wahai Rasulullah. Satu perkataan. Lalu Nabi SAW jawab dekat Sufyan, qala qul amantu billahi fastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, beristiqamahlah. Hak tu. Dia minta satu perkataan Nabi Abang. Amantu billah fastaqim. Katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Baik, apa makna istiqamah? Menurut Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, istiqamah adalah meniti jalan yang lurus.
Kita dok minta selalu dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan Engkau yang lurus. Jalan tu jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Orang-orang yang Allah telah anugerahkan nikmat kepada mereka. Kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dalam ayat yang lain, ayat Al-Quran mentafsirkan ayat Al-Quran. Allazi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu orang-orang yang telah Allah Ta'ala berikan nikmat, anugerahkan nikmat kepada mereka, terdiri daripada nabi-nabi. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Full stop. Habis. Tak ada nabi ni. Mirza Ghulam Ahmad ke, Nabi Rasul Kahar ke, tak ada. Tadi tengok dalam Facebook depa hantar main apa pula? Apa nama? RSA. Rasulullah Sayyidi Abuya. Apa tak tahu. Hak ni kena pergi report dekat pihak yang berautoriti untuk ambil tindakan. Program yang dibuat di Kelantan. Pantai apa tempat tu, nama apa? Teluk apa? Tok Bali apa? Subhanallah. Kena pergi tengok. Apa pula ni? Rasulullah Sayyidi Abuya. Dengan kehendak Sayyidi Abuya kapal terbang selamat sampai ke Australia, lepas immigration apa semua bawa, wallahu alam. Hak ni pun satu lagi kacau. Baik, jalan yang lurus, jalan yang telah dilalui oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang dimaksudkan dengan siddiqin wasyuhada'i wassalihin ketika ayat itu diturunkan merujuk kepada sahabat-sahabat. Jalan mereka lah yang kita duk minta setiap hari dalam sembahyang, siratal mustaqim. Jadi istiqamah adalah meniti jalan yang lurus, iaitu agama yang lurus, agama Islam. Kan Nabi buat satu gambaran di atas tanah. Nabi buat satu garis lurus. Nabi kata hadza siratal mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Lepas tu Nabi buat simpang kiri kanan. Tiap-tiap simpang tu kata Nabi ada syaitan yang sedang berusaha untuk menyesatkan kamu. Jangan duk kena pergi kot lain. Orang kata jalan ni shortcut ni, cepat sikit. Kalau pergi terus lambat, dia macam-macam halangan, rintangan. Tapi kalau kena kot ni, kena kot tu, ada shortcut. Jangan ikut. Nabi kata syaitan duk tunggu nak sesatkan kamu. Jadi kena straight jalan hak Nabi lalu. Walaupun jalan tu macam-macam mihnah dan tribulasi yang kita akan hadapi. Itu ujian lah. Jalan kata Ibn Rajab Hanbali pun sama juga, iaitu agama yang lurus dengan tanpa membelok ke kanan atau ke kiri. Jangan duk kona kot lain. Straight. Straight lah. Jangan kona. Dan istiqamah mencakupi mengamalkan semua ketaatan yang lahir dan yang batin, yang zahir, yang batin. Dari segi praktikal, tindakan fizikal kita, dan juga dari segi i'tiqad dalam hati kita, keyakinan kita. Dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Tinggal semua hak Nabi larang, tinggal. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi buat mai tunjuk pada kamu, ambillah, terimalah. Dan apa yang Nabi larang, jangan nak buat, tinggalkan. Tinggalkan. Maka wasiat ini mencakupi seluruh ajaran agama semua. Udkhulu fis silmi kaffah. Islam secara keseluruhan. Baik, itu maksud istiqamah menurut Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Daripada penjelasan itu tuan-tuan, maka diketahui bahawa ukuran istiqamah adalah agama yang lurus ini, iaitu melakukan ketaatan sebagaimana diperintahkan dengan tanpa melampaui batas. Jangan melampau, jangan ghulu, jangan lebih-lebih. Nabi kata halakal mutanatti'un, celakalah orang yang melampau-lampau, yang lebih-lebih, tanpa mengikuti hawa nafsu
Walaupun orang menganggapnya sebagai sikap berlebihan ataupun mengurangi. Jangan. Jangan melampau, jangan ikut hawa nafsu. Jangan lebih-lebih. Ikut sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Hud. Surah Hud surah 11 ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepada kamu dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini perintah Allah. Istiqamah dengan apa yang Allah Ta'ala perintah. Jangan melampau. Allah tengok, Allah lihat apa yang kita dah buat. Jangan lebih-lebih. Jadi kita kena berusaha untuk mempelajari, mendalami dan memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyak masalah yang berlaku mutakhir ini dalam masyarakat kita disebabkan mereka jauh daripada hadis dan sunnah Nabi. Itu kesimpulan mudah yang kita boleh kata. Andai kata semua umat Islam didedahkan sejak kecil, dididik dengan hadis, dengan sunnah, insya-Allah banyak perkara yang akan selesai. Tapi sistem kita tuan-tuan, dia tak start dengan tu. Dia start dengan benda lain. Dengan pandangan-pandangan ahli-ahli dalam bidang ilmu pendidikan, pedagogi lah apa macam, falsafah. Itu yang buat lagu mana pun, hak falsafah pendidikan kebangsaan kata, usaha untuk memanusiakan manusia, tak jadi manusia. Tak jadi. Nak seimbangkan di antara jeri, apa penatang jeri ni? Jasad, emosi, rohani dan intelektual. Tak seimbang. Sebab hampa tak guna Quran dan sunnah secara menyeluruh. Ambil tapi sikit-sikit dalam bidang-bidang tertentu sahaja. Dalam falsafah pendidikan Islam negara kita ada beza dua saja tuan-tuan. Ketika saya ditemuduga untuk pengesahan jawatan sebagai seorang guru, yang temuduga saya tu bukan Islam, seorang wanita berbangsa Sikh. Ada kor belakang dia kan. Tak salah saya dia pengetua Institut Pendidikan Guru. Dia tak tahu tapi dia pengetua lah. Ataupun kita kata orang lama lah. Dia temuduga saya. Dia tengok kita punya CDL apa semua. Dia tanya soalan, apa beza FPK dengan FPI? FPK itu falsafah pendidikan kebangsaan. FPI falsafah pendidikan Islam. Apa beza? Dia tak mau persamaan, dia nak perbezaan. Alhamdulillah. Kita pun study tajuk tu. Saya jawab dekat dia, beza dia dua. Dalam falsafah pendidikan Islam, sumber dia adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala yang kedua, falsafah pendidikan Islam, matlamat dia bukan sekadar dunia tapi sampai ke akhirat. Itu beza FPI dengan FPK. Jadi ustaz-ustaz, guru-guru yang mengajar ni nak buat kerja kena ikut tu sebagai manhaj tarbiyah. Tapi ada sukatan dia pula. Yang tu banyak lagi tuan-tuan. Itu sistem kata. Andai kata umat Islam didedahkan betul-betul dengan Quran dan hadis sejak kecil, subhanallah. Dedah takat baca hafal tak memadai. Banyak wujud ma'had tahfiz dalam negara kita, alhamdulillah. Tapi kita nak kualitinya, bukan kuantitinya. Ramai hufaz yang dilahirkan, tapi kita nak dari segi kualitinya. Dalam kitab Fiqh Aulawiyat juga Qardawi menyatakan satu tajuk berkaitan takdimul fahmu alal hifzi. Mesti mengutamakan kefahaman daripada hafalan semata-mata. Ramai orang boleh hafal ayat Quran, tapi berapa ramai yang memahami apa yang dia baca. Sahabat-sahabat ambil 5-6 ayat dekat Nabi, belajar, faham, amalkan.
Pi jumpa pula, ambil, faham, amalkan. Kita daripada 6,236 ayat dalam Mushaf Usmani, berapa ayat yang kita faham dan kita amalkan dalam hidup kita? Tadi kita baca ayat, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh. Realitinya masih belum menyeluruh. Kita cuma ambil pada bab-bab tertentu sahaja. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, kita nak ubah sistem susah, makan masa, banyak kerja nak buat. Jadi kita sendirilah kena buat dengan keluarga kita di rumah. Kan? Kena buat tasfiyah, purificate, murnikan balik pemahaman-pemahaman tu. Kan? Di sekolah rendah, anak-anak tahun 1 sampai tahun 6 masih didedahkan dengan faham tauhid melalui kaedah sifat 20. Takat duk hafal nasyid lah. Kan? Penghayatan wallahu a'lam. Nak tunggu sekolah menengah esok baru nak belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma' was sifat. Alhamdulillah. Tetapi ada berita-berita yang menyatakan tauhid 3 tu pun akan dikeluarkan daripada silibus. Wallahu a'lam. Ini kita kena jagalah. Sebab tu perlu ada sahabat-sahabat kita yang duduk dalam bidang tu untuk buat perubahan. Baik tuan-tuan, balik pada istiqamah. Dalam surah Syura, surah 42 ayat 15, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falizalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum wa umirtu li'a'dila bainakumullahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir." Maka kerana itu serulah mereka kepada agama ini dan istiqamahlah, tetaplah dalam agama dan lanjutkanlah berdakwah sebagaimana diperintahkan kepada kamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Maka bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah tempat kita semua akan kembali. Allah suruh Nabi dakwah dekat ahli kitab. Kan? Jangan ikut mereka. Kan? Mereka duk minta supaya kompromi, ada toleransi. Macam mana kalau hari ini Muhammad, kamu sembah Tuhan kami, besok kami pakat sembah Tuhan kamu pula. Ha. Boleh tak kompromi benda lagu tu? No way. Tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tak boleh kompromi benda-benda lagu tu tentang akidah, tentang tauhid. Teruskan dakwah, ajak, seru, panggil mereka supaya mentauhidkan Allah. Kan? Baik. Allah suruh apa? Istiqamah. Ajak terus. Semua rasul-rasul yang berdakwah, mereka sangat istiqamah sampai ke penghujungnya. Banyak sangat kisah-kisah yang boleh kita buat contoh. Nabi Allah Nuh alaihi salam, kan, dan lain-lain rasul nabi yang lain istiqamah tanpa ada sifat putus asa. Dan kita pun zaman sekarang ni kena istiqamah juga dalam berdakwah. Tadi kita kata tidak ada hari tanpa baca Quran, sama juga tidak ada hari yang berlalu tanpa berdakwah. Dakwah dengan berbagai-bagai wasilah dan kaedah. Kan? Bil lisan dengan perkataan, bil hal dengan keadaan kita, akhlak kita. Hari ni yang banyak dakwah dengan dengan kita punya handphone. Hak tu yang paling meriah sekali. Ulas pasal anjing pun 3-4 hari tak habis-habis. Ha, dakwah punya pasal. Tapi kena jaga adab dan akhlak lah. Kan, nak beza pendapat biar ada adab. Ha, ni jangan sampai menganjingkan orang pula. Itu bukan adab akhlak ahli sunnah wal jamaah. Ada hikmah lah di sebaliknya. Kan, sekurang-kurangnya
Orang yang terbuka, yang berfikiran kritis, dia akan mencari tentang ilmu fiqh berkaitan dengan bagaimana kita umat Islam dengan binatang-binatang tu. Mungkin tuan-tuan boleh jemput Dr. Hazlin kita, doktor haiwan. Ulas cerita ni. Bagi peluang kat dia duduk depan ni cakap pasal fiqh dengan binatang tu. Dia pernah ceramah sama ni ya. Kena panggil dia. Tuan Haji Wahab panggil Dr. Hazlin, cerita bab tu saja. Ahli, biar ahli yang berbicara. Wallahu a'lam. Baik. Istiqamah hati dan juga anggota badan. Tu dia. Nak cerita ni panjang tuan-tuan, nak masuk isyak dah. Saya tak mau lama-lama sebab nak bagi peluang dekat Ustaz Aizul. Kan? Keutamaan istiqamah, istighfar melengkapi istiqamah banyak. Baik, kita tengok pula ringkas. Sebab-sebab istiqamah. Sesungguhnya sebab-sebab istiqamah sangat banyak. Di antara sebab terpenting yang menjadikan seseorang itu istiqamah di jalan Allah Ta'ala, antaranya, dia buat main 10 ya. Macam mana kita nak istiqamah? Yang pertama sekali, kata pengarang ni, kita mesti merenungkan Al-Quran. Merenung ni maksudnya membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Bukan dok pergi renung Quran tak ada ya. Kena baca dan faham. Bila kita faham ayat-ayat Allah dengan perintah untuk kita istiqamah dan kita memahami tentang keadaan kita di akhirat nanti, semua amalan kita akan dihisap oleh Allah. Allah akan bagi ganjaran yang berlipat ganda. Kan? Mana kata kita akan istiqamah. Orang yang tak istiqamah makna kata dia kurang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, beramal hanya pada hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu, dengan tujuan-tujuan tertentu, fadilat-fadilat tertentu. Waktu lain dia tak ingat. Tak mau. Kita tak boleh lagu tu. Kita kena full time Muslim sepanjang masa. Ni nak mai dah Ustaz, nak mai dah, nak mai apa? Nak mai dah bulan Muharram. Kan? Hari Jumaat petang ni tunggu, lepas asar. Lepas maghrib tunggu lagi. Nak buat apa? Doa awal tahun dengan doa hujung, terbalik, doa hujung tahun dengan doa awal tahun. Dengan fadilat tertentu. Yang ni pun dah dibahas oleh ulama. Tak ada, amalan ni tak ada. Tak pernah dibuat hatta oleh ulama-ulama mazhab kita. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Siapa seorang pun tak buat. Main mana? Wallahu a'lam. Tiba-tiba dengan fadilat, syaitan tak boleh kacau, tak boleh goda kita sepanjang tahun apa semua. Wallahu a'lam. Sedikit tentang Muharram tuan-tuan. Muharram termasuk salah satu bulan haram. Bulan yang mulia. Kan? Bulan Allah. Syahrullahil Muharram, Nabi sebut. Bulan Allah, bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini dalam kalender Islam bulan yang pertama sekali. Dan kalender Islam tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW. Adapun nama-nama bulan tu dah ada dah. Bulan Muharram, apa semua tu ada dah. Dikuatkuasakan sebagai kalender takwim Islam pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lebih tepatnya 7 tahun setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kata doa awal tahun, hujung tahun tu bersumberkan hadis Nabi, kita ruat dengan hujah tu lah. Zaman Umar baru nak start kira, tiba-tiba macam mana Nabi boleh bagi hadis cerita pasal nak baca doa awal tahun? Tu hujah akal lah. Dengan fakta tu. Zaman Umar baru dikuatkuasakan. Zaman Umar empayar Islam berkembang luas. Menjadi satu keperluan dengan mengikuti perkara yang pernah dibuat di Parsi. Kan? Sistem tu untuk sistem pentadbiran, pengurusan. Khalifah nak hantar surat pergi kat gubernur, gubernur nak balas mai balik bila sampai bila pi. Kan? Zaman tu tak ada pos Malaysia. Kan? Tak ada apa Haji Wahab, tak ada nation tak mau sebut bahaya. Haji Wahab marah hari ni. Tak ada. Jadi keperluan tu pi balik bila mai. Keperluan untuk pentadbiran pengurusan diwujudkan kalender Islam. Jadi awal Muharram ni dalam masyarakat kita hari ni lebih kepada sambutan tahun baru. Tahun ni 1436 Hijrah. Ambil daripada tahun Nabi dan para sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan Nabi mula hijrah bulan apa? Rabiul Awal. Wallahu a'lam.
Dan mai pula cerita-cerita lain berkaitan dengan kelebihan fadilat Muharram yang diada-adakan. Dikaitkan pula dengan apa nama tuan-tuan, dengan tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Macam-macam fadilat dikaitkan dengan peristiwa Karbala. Tentang kena mengaji balik bab peristiwa Karbala, wujud kelompok-kelompok yang menyatakan kesedihan atas pembunuhan Husain, lalu bersedih dengan cara yang melampau. Datang pula kelompok-kelompok Sunni yang nak ejek depa ni. Depa duk sedih, kita bagi seronok. Seronok kita buat lagu mana? Kita buat macam pesta. Kita pasang lampu, kita kacau bubuk, kita buat kenduri bagi orang makan. Itu dua-dua tak kena. Sedih sangat pun tak boleh, syok sangat pun tak boleh. Biasa-biasa sudah. Sunnah yang kait dengan Muharram hanya puasa Ashura. Buat awal sehari. Nak menyelesihi amalan orang-orang Yahudi. Hadis tu. Antum ahaqqu bi Musa fasumu. Nabi kata kat sahabat, kamulah sahabat-sahabat yang lebih berhak daripada mereka Yahudi untuk berpuasa pada hari ini, maka berpuasalah. Itu saja. Lain tak ada. Nak suruh pakai celak ke, nak suruh apa itu semua tak ada. Semua tu palsu. Semua tu palsu. Tak payah. Memadailah dengan sunnah-sunnah Nabi sudah. Jadi kena renung Quran. Yang kedua, mengamalkan agama Allah. Nak istiqamah, yang kedua kena mengamalkan agama Allah. Beramal. Tuan-tuan, Allah bagi kita peluang untuk memahami ilmu. Alhamdulillah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan memberikan dia kefahaman tentang urusan agamanya. Kita belajar sikit, kita faham banyak. Alhamdulillah. Ada yang belajar banyak, faham sikit. Rezeki masing-masing lah. Wallahu a'lam. Nabi tak sebut may yuridillahu bi khairan yu'allimu fid din, tak. Nabi kata yufaqihu fid din. Faham lebih utama daripada tahu. Faham lebih utama daripada tahu. Jadi bila kita dah faham, alhamdulillah. Istiqamah. Dah faham, kena amal. Ilmu kita bermanfaat bila kita amalkan. Banyak kali dah sebut kat tuan-tuan pepatah Arab tu, al ilmu bila amal kasajar bila sama. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah-buahan. Nak bagi moden sikit, al ilmu bila amal kasayar bila steering. Ilmu tanpa amalan seperti sayar, kereta, kenderaan tak ada steering. Tak ada steering. Kereta hebat, enjin turbo 3.5, dengan macam-macam lah kelengkapan audio, video lah, dengan sport rimnya, dengan segala-gala cantik semua. Tiba-tiba naik kereta, steering tak ada. Nak pergi mana? Duduk dalam tu. Mengaji hebat-hebat, tinggi-tinggi, tapi amalannya sangat kurang. Tak maulah. Jadi kita kena beramal dengan apa yang kita tahu dan faham. Amalan yang Allah suka macam mana? Nabi kata adwamuhu wa in qalla. Yang kita buat berterusan walaupun sikit-sikit. Itu kata istiqamah. Ringkas tuan-tuan. Yang ketiga, sebab istiqamah, doa. Doa selalu minta ke Allah supaya kita boleh istiqamah. Konsisten dengan ibadah kita. Yang keempat, zikir. Tengok kuliah Ustaz Abdul Qadir Sahab. Kita kena banyak berzikir. Zikir-zikir yang maksud, insya-Allah. Yang kelima, pembinaan iman. Iman kita kena bina. Bina iman lagu mana? Menghadiri majlis-majlis ilmu. Iman kita akan terbina. Amalan kita pun akan meningkatkan iman. I'tiqad ahli-sunnah wal jamaah tentang iman, al-iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita bertambah bila kita buat ketaatan, sebaliknya akan kurang bila kita buat maksiat, wa na'udzubillah. Jadi bila kita rasa lemah, cepat-cepat kita perbaiki iman kita dari masa ke semasa. Bergaul dengan kawan-kawan, orang-orang yang saleh, yang baik, insya-Allah ada manfaatnya. Elakkan benda-benda yang lara.
Yang keenam, sebab istiqamah meneladani, mencontohi salafus salih dan ulama-ulama yang istiqamah. Banyak contoh pada kita. Yang terbaik Rasulullah, sahabat-sahabat, ulama-ulama salaf, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ulama mutaakhir pun ramai. Baca kisah mereka dan ambil pengajaran dan cuba ikut takat yang kita mampu. Yang ketujuh, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Yang ni pun penting juga. Tanda-tanda halawatul iman. Cinta Allah Rasul lebih daripada segala-galanya. Cinta kita kena bukti, bukan sekadar sebut dengan lisan, tapi kena bukti dengan amalan dan tindakan. Bacalah, semaklah surah At-Taubah, surah 9 ayat 24. Ni tuan-tuan balik ulang kaji sendiri. At-Taubah surah 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum, baca ayat tu. Tengok apa tafsiran para ulama. Cinta Allah Rasul lebih daripada segala-galanya. Yang ke-8, mencintai dan membenci sesuatu kerana Allah. Apa benda pun kita cinta, cinta kita kerana Allah. Saya cinta tuan-tuan semua kerana Allah Ta'ala. Benci sesuatu pun benci kerana Allah. Dan kita kena faham tuan-tuan, kita benci seseorang bukan peribadi dia, tetapi kita benci perbuatan dia yang salah, maksiat, kejahatan yang dia buat. Kita benci perbuatan tu, tapi individu dia sebagai seorang Islam, dia tetap saudara kita yang mesti kita berusaha untuk nasihat, tegur dan sedangkan dia, doakan dia supaya dia mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Ta'ala. Jangan jadi macam Khawarij, terus mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Jangan melampau. Kita benci perbuatan dia, dia tu kita kena nasihat. Jangan duk kata tak boleh pakai dah puak ni, habaq lagu mana pun. Jangan. Hidayah Allah boleh bagi bila-bila masa pada siapa sahaja. Kan? Kita baca tadi mukadimah, may yahdihillahu fala mudhillalah. Kan? Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang ke-9, saling berwasiat dengan al-haqq, kesabaran dan kasih sayang. Wasiat ni maksudnya berpesan-pesan dengan kebenaran, kesabaran dan juga kasih sayang. Tegur tu kasih sayang, sebab sayang kita tegur. Kalau tak sayang, lentak pergi kat hang, jadi apa? Tak, sebab sayanglah. Kan? Kita tegur dan nasihat supaya dia berubah kepada kebaikan. Dan yang terakhir, untuk istiqamah, meyakini masa depan bagi agama Islam. Tuan-tuan, kebatilan walaupun nampak hebat, besar, ramai, gagah, tapi satu hari dia pasti akan musnah. Iza ja'al haq wa zahaqal batil. Itu kita kena faham. Kebenaran walaupun sikit, tak ramai, nampak macam lemah, tak kuat, tapi yakinlah satu hari dia pasti akan menang, insya-Allah. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamahum. Insya-Allah tuan-tuan. Tapi kita kena terlibat samalah. Kan? Jangan sekadar menjadi pengulas dan pengomentar semata-mata. Yang tak mau cerita dah lewat dah. Wallahu a'lam tuan-tuan. Moga-moga sedikit penjelasan kita tentang istiqamah pada malam ni ada manfaat yang boleh kita ambil. Saya minta maaf salah silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.